Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda, muka surat 25 baris 13 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma'nahu wa ma fi ma'nahu bima'lumin. Artinya, dan demikian pula mustahil atas Allah Ta'ala jahil dan barang yang pada maknanya dengan apa jua yang diketahui. Jadi sambung perbahasan sifat mustahil yang seterusnya, iaitu lawan bagi sifat ilmu Allah. Jadi lawan bagi ilmu Allah namanya ialah jahil. Ilmu Allah, ilmu tu maksudnya ialah pengetahuan. Lawan bagi sifat pengetahuan ialah jahil lah. Jadi sifat pengetahuan salah satu sifat ma'ani Allah Ta'ala. Salah satu sifat ma'ani maksudnya sifat yang ada, lagi pula sabit di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ni lawannya ialah jahil. Maka dia kata wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma. Artinya arti kata musannif hak Arab tu perkataan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Matan Ummul Barahim. Arti ni hak ni baru kita Syekh musannif kita ni. Dia kata artinya arti kata Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Dan demikian pula mustahil atas Allah Ta'ala jahil. Noktah. Jahil dan barang yang pada maknanya makna jahil. Jadi dua. Bila kata Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu, pengetahuan, maka lawannya, yakni mustahil kita kata Allah Ta'ala jahil. Satu. Dan mustahil kita kata Allah Ta'ala ada sifat dengan makna jahil. Makna jahil ni maksud dia seerti dengan jahil. Semakna dan seerti dengan jahil. Jahil apa? Dengan apa jua yang diketahui. Yakni dengan apa-apa sahaja yang boleh dia tahu, dia tak tahu. Tu dia panggil jahil. Dia boleh tahu kata ada makhluk ni, tiba-tiba tak tahu. Jadi makhluk ni dipanggil maklum, benda yang boleh diketahui. Tiba-tiba Allah Ta'ala tidak mengetahuinya dengan sifat pengetahuan, maknanya Allah jahil.
Gitu ke? Tak boleh, mustahil. Ataupun dengan makna jahil. Dengan makna jahil ni tiga. Pertamanya ialah waham. Keduanya ialah zon. Ketiganya ialah syak. Tiga ni ialah pada makna jahil. Dia tak jahil tapi pada makna jahil. Pada makna jahil ni maksud dia di sisi manusia dia. Bila syak, zon dengan waham ni tak panggil jahil. Tapi nisbah pada Tuhan jahil belaka. Nisbah pada kita zon ni tak jahil. Zon ni berat sangka. Syak ni 50-50. Waham ni kurang pada 50-50. Jadi makna adalah pengetahuan situ. Pengetahuan yang tahap dia 30%, yang tahap dia 50%, yang tahap dia 90%. Dia panggil waham bawah 50, syak 50-50, zon atas 50. Tu dia panggil di sisi Allah Ta'ala, tu semua jahil belaka. Sebab tu dia kata pada makna jahil. Maknanya apa? Maknanya hak tu bukan jahil, tapi dia seumpama jahil bila nisbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka mustahillah jahil atas Allah Ta'ala itu imma ni sama ada. Dalam radio dulu waktu kita kecil ada lah. Corang radio tu dia kata imma ini. Ada lagi bahasa imma tu. Sekarang tak tahulah orang faham ke tak imma ni. Bukan imma nama orang. Tu lain. Imma ni sama ada. Ni bahasa Arab. Tapi dia Melayu kan pada zaman dulu. Sama ada jahil itu jahil murakkab. Satu. Ataupun dia panggil jahil basit. Belakang sikit dia tulis. Atau jahil basit. Dua tu. Jahil murakkab, kalau kita terjemah Melayu, jahil lapis. Jahil basit, kalau kita terjemah Melayu, jahil selapis. Kalau murakkab, dua lapis. Bukan kuih lapis. Tu. Maka jahil murakkab ni apa? Iaitu jahil murakkab diiktiqadkan suatu atas bersalahan barang yang sebenar-benar. Barang yang sebenar-benar ni ialah benda yang menepati waqi', benda yang menepati realiti. Itu maksud barang yang sebenar-benar. Barang yang sebenar-benar maksudnya pada realiti sekarang ni. Sekarang ni lah realiti ni. Jadi diiktiqad contohnya Mekah di Gong Badak. Jadi itu dia panggil apa? Jahil murakkab. Sebab apa jahil murakkab? Sebab dia i'tiqad sungguh Mekah tu di Gong Badak. Dan dalam keadaan yang sama, realitinya Mekah bukan di Gong Badak. Mekah tu di Mekah lah. Kaabah tu di Mekah lah. Mekah dah. Kaabah tu di Mekah lah, bukan Kaabah tu di Gong Badak. Jadi dia i'tiqad Kaabah tu di Gong Badak, itu jahil murakkab. Iaitu dia i'tiqad kata Kaabah di Mekah, Kaabah di Gong Badak, dalam keadaan pada hakikatnya, realitinya Kaabah tu di Mekah, bukan Gong Badak. Jadi salah dengan realiti. Tu dia panggil jahil murakkab. Contoh jahil murakkab di antara manusia ialah agama Nasrani. Dia kata Tuhan tiga, Trinity. Allah Ta'ala salah satu daripada Tuhan tu. Dia i'tiqad. Lepas tu hak realitinya begitu ke? Realitinya bukan Tuhan tu tiga. Realitinya bukan Allah itu salah satu daripada tiga Tuhan. Maka Nasrani itu dia panggil jahil murakkab. Kita mayang, kita kata rokok itu sunnah. Kita yakin kata rokok tu sunnah. Bila yakin tu rokok tu pada hakikat realitinya sunnah ke rukun? Tu jahil murakkab. Tu. Dia i'tiqad Allah Ta'ala atas arash. Dia i'tiqad sungguh realitinya berlaku dah Allah Ta'ala tak berlaku lah. Tu jahil murakkab. Jadi Allah Ta'ala bukan jahil murakkab. Satu. Atau jahil basit, jahil selapis, iaitu jahil basit, tiada pengetahuan noktah, yakni tidak ada pengetahuan sama sekali.
Tak tahu, blur. Contohnya ialah dia tak tahu hek nifas. Dia belajar baru tahu. Tu jahil basi. Dia betul-betul tak tahu. Lepas dia mengaji baru tahu. Sekurang-kurang haid 24 jam. Sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Baru dia tahu. Tu jahil basi. Kalau jahil murakkabnya dia kata apa? Dia i'tikad selama ni ya sekurang-kurang haid ni dalam mazhab Syafi'i 3 hari 3 malam. Tu dia i'tikad gitu tu betul tak? Pada realiti tak betul. Tu jahil murakkab. Beza gitu. Jadi jahil basi, jahil semata-mata tak tahu. Jahil murakkab ni dia i'tikad benda yang sebaliknya. Benda yang sebaliknya berlaku pada realiti. Tu dia panggil jahil murakkab. Jadi dua-dua jahil ni mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermula berbetulan. Berbetulan ni muqabalah lah, ni nak adu. Adu antara jahil dan ilmu itu daripada berbetulan, daripada adu dua dhid. Ni tak payahlah kita hurah. Dhid ni sebenarnya benda berlawanan yang bersifat ada. Kita kata dah sifat ma'ani ni wujudi. Sifat ma'ani ni sifat yang jenis ada. Jadi ilmu ni sifat ma'ani, sifat hak jenis ada. Dan lawan bagi sifat ma'ani ni ada juga. Jadi berlawanan antara dua benda ada ni dia panggil istilah dalam akidah atau memantiknya dhid. Tu nak kata. Dengan kita nisbahkan bagi jahil murakkab dan daripada berbetulan adam, yakni tiada sekali-kali. Dan tiada sekali-kali ni tiada pengetahuan sekali-kali. Dan malakah, yakni malakah. Apa maksud malakah? Makna yakni satu sifat, iaitu ilmu tu lah, yang berdiri pada lainnya. Lain sini yakni pada zat dia. Iaitu makna di sini itu ilmu yang berdiri, yakni yang ada pada zatnya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bahas jahil ni ada dua. Jahil murakkab, jahil basit. Jahil murakkab ni memang orang panggil dia i'tikad benda yang salah. Dia i'tikad benda yang salah. Memang dia ni berlawanan sungguh dengan sifat ilmu. Berlawanan sungguh dengan sifat ilmu. Sama jugalah dengan jahil basit. Jahil basit ni bezanya ialah jahil basit ni tidak ada langsung ilmu. Tidak ada langsung ilmu. Tidaklah dipanggil adam, ketiadaan. Ketiadaan ilmu dia panggil jahil basit. Kalau jahil murakkab, dia ada ilmu tapi bersalahan dengan waqi', bersalahan dengan realiti. Kalau ilmu pula yang pengetahuan tadi itu dia mengetahui dengan berdasarkan realiti yang betul. Contoh dia kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Itu ilmu ke jahil murakkab? Ilmu lah. Sebab dia mengetahui benda yang sebenar pada realiti. Memang betul Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tapi kalau dia i'tikad, Allah bertempat. Okey, dia ilmu juga. Nisbah nak bagi faham lah. Dia ilmu juga tapi salah. Salah dengan realiti. Tu dia panggil jahil murakkab. Kalau dia kata, tak tahulah Allah Ta'ala ni mana tak tahulah atas arah ke apa ke. Ni bukan kita nak hukum kafir kedok ni, nak bagi beza ilmu, jahil murakkab, jahil basit tu macam mana. Jahil basit ni memang tak tahu. Dia tak tahu Allah Ta'ala atas arah ke. Dia tak tahu Allah Ta'ala tak ada tempat. Tak tahu. Memang jahil basit. Jahil basit ni boleh dirawat dengan dia belajar. Sebab bila dia belajar, dia terima, dia i'tikad. Selesai. Tapi jahil murakkab, ubat dia ialah hidayah Allah Ta'ala. Sebab dia berasa tahu dah. Bila dia berasa tahu dah, dia tak akan belajar lah. Dan bila dia dengar hujah orang yang kata Allah tak bertempat pun, dia tidak boleh ubah sebab dia berasa dia betul. Tu jahil murakkab. Tu jahil murakkab ni dia lebih dahsyat daripada jahil basit. Bukan nak suruh kita kata jahil basit mana Allah tak, kita ni tak tahu Allah bertempat ke tak ni lebih mulia daripada kata Allah Ta'ala bertempat. Bukan. Tu salah belaka.
Nak bagi beza saja ilmu jahil murakkab, jahil basi apa dia. Tu dengan kita nisbahkan yang kedua. Yang kedua mana? Jahil basi tu lah. Ni istilah mantik lah kau ni, saya tak urai lah. Tadi dia kata adu ilmu dengan jahil murakkab tu dia panggil adu cara dhid. Kalau dengan jahil basi itu adu dengan cara adam malakah. Tu saya tak urai lah. Tu ilmu mantik, tak tahu tak apa. Kalau urai kuih terbakar lagi ke surau. Tu tu tak ada masalah, tak tahu tak apa. Tu fardu kifayah ya. Kemudian kata musannif, dan hanya dinamakan yang pertama itu murakkab. Dia murakkaban, baca murakkaban lah, dia hijau Arab. Tak apalah. Kerana ia murakkab tu melazimkan dua jahil. Yang kata jahil tersusun ni sebab apa? Sebab dia tersusun daripada dua jahil. Maka seolah-olah ia jahil tu murakkab tersusun. Yakni apa maksud murakkab? Disusunkan noktah. Jadi dia ada dua jahil pada dia. Tu dia panggil jahil murakkab. Jahil kuasa dua dia panggil. Jahil basi ni jahil kuasa satu. Kalau jahil murakkab, jahil kuasa dua. Ada tak jahil kuasa tiga? Ada. Dia panggil jahil muka'ab. Jahil muka'ab ni ialah dia jahil satu. Kemudian dia tak tahu bahawasanya dia jahil dua. Yang ketiga dia khabar ke orang dia tu alim. Tu jahil muka'ab, jahil kuasa tiga. Hak ni macam orang panggil kanser tahap 4 payah sungguh nak ubah ni. Kalau dapat taufik Allah Ta'ala dia bertaubat tu, hebat. Tu maka mula-mula jahilnya seorang itu dengan hakikat suatu. Dia jahil kata Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak bertempat. Dia i'tikad kata dia bertempat. Jadi dia jahil terhadap Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Tu jahil satu. Dan kedua jahilnya jahil seorang itu dengan hal diri seorang, bahawasanya ia seorang jahil akan dirinya seorang jahil. Ni orang Kedah cakap tak tahu bahawasanya tak tahu. Kita kena jadi orang yang tahu bahawasanya kita ni tahu. Ataupun paling kurang kita ni tahu bahawasanya kita ni tak tahu. Jangan jadi orang yang tak tahu kita ni tak tahu. Orang ni tak tahu dia ni. Kita kena jadi orang yang tahu bahawasanya kita ni tahu. Tahu ni tahulah. Itu ilmu. Paling kurang kita tahu bahawasanya kita tak tahu. Itu jahil basi. Jangan jadi tak tahu kata kita tak tahu. Itu jahil murakkab. Kita tak tahu yang kita ni tak tahu. Dah macam mana? Orang tegur pun tak akan. Apa? Sebab kita rasa kita tahu. Kita tak tahu kita tak tahu. Kita tak tahu kita tak tahu. Kita tak tahu bahawasanya kita ni jahil. Tu bahasa mudah sikit. Jadi dia orang tegur pun dia kata tak ada apa, boleh balas gitu. Tu wal'iyadu billah. Selesailah bab jahil tu. Tu jahil murakkab. Jahil 2 kali. Tambah satu lagi jahil muka'ab, jahil 3 kali. Jahil 1. Jahil kata dia tu jahil. Dan yang ketiga dia khabar ke orang kata dia tu tak jahil. Tu jahil muka'ab. Jahil kuasa 3. Dan barang yang di dalam makna jahil itu seperti zon dan syak dan waham dan habis titik. Noktah. Nombor 2 tu tak ada pun tak apa tu. Jadi sekarang ni nak bahas pula makna jahil. Makna jahil ni maksud dia kita ni nisbah manusia ni tak jahil bila kita kata waham, syak, zon ni. Sebab jahil ni kosong. Waham ni bawah 50%. Syak ni 50-50. Zan ni atas 50 sebelum 100. Ilmu tu 100 lah.
Jadi sekarang ni nisbah kita tak panggil jahil, tapi nisbah Tuhan jahil belaka. Zon pun jahil, syak pun jahil, waham pun jahil, jahil lagi jahil. Tu lagi jahil, lagi jahil. Lepas tu dia kata, mana contoh pada makna jahil? 3. Pertamanya waham, dia bagi apa? Zon. Zon ni makna 50% ke atas sebelum 100. 51 sampai 99% lah. Tu dia panggil zon. Dan syak ni 50-50. Ya kedak, habis kita. Ya kedak Allah ada. Sudah, kafir. Aku berasa Allah ada. Tu zon, kafir juga. Aku berasa ni Allah ada sebab tengok alam ni hebat. Kafir. Sebab apa? Sebab dia zon. Dia tak yakin lagi. Kalau berasa-berasa ni tak yakin. Allah ni ada ke tak? Kalau nak kata ada, tak nampak pun. Habis kita kafir juga. Kalau waham, aku muskil lah Allah ada. Sudah, muskil dah. Berasa macam tak ada. Tu waham. Waham kata Allah ada. Sebab dia berat, aku tak ada. Tak ada Tuhan tu lagi berat daripada ada Tuhan. Tu waham lah. Lu rasa macam tak ada Tuhan. Tapi nak kata tak ada tu, macam ada sifat-sifat ketuhanan. Tu waham. Kalau jahil ni, aku tak tahu pula ada Tuhan. Sudah. Tu lagilah kafir. Itu ultimate kafir. Ultra kafir dia panggil. Sampai tak tahu ada Tuhan, kafir terus. Semua kafir belaka. Jadi ilmu Allah Ta'ala terhadap sesuatu bukannya zan, bukannya syak, bukannya waham. Dan zan itu, apa maksud zan? Mendapatkan tepi yang teguh. Nokta. Tepi nak tahu pula. Bahasa Arab ni, terjemah ni, bahasa Arab dia panggil taraf. Taraf ni makna bahagian. Jadi dia terjemah tepi lah. Taraf ni salah satu bahasa Arab dia. Salah satu terjemahan dia tepi, tapi maksud dia ialah bahagian. Contoh, ada dua dacing. Ada dua dacing. Jadi zan ni ialah dia lebih berat. Contoh kita kata ni A ni B ni contoh. Ni. Contoh ni dua dacing, hak ni A ni B. Jadi A berat sikit daripada B. Hak ni zan. Kalau yakin ni sampai ke bawah tu hak ni sampai ke atas, ni sampai ke bawah. Tu yakinlah. Kalau zan ni dia berat ke A ataupun berat ke B. Sama ada ya ataupun tidak. Saya ni berasa nak makan nasi goreng itu zan lah. Saya lebih berat rasa nak makan nasi goreng tak pergi Faisal. Itu zan. Saya berasa berat kalau Allah tak mau makan nasi goreng tu. Zan juga. Berat tu zan lah. Berat hati. Jadi zan ni dalam bab i'tiqad, nisbah makhluk, nisbah kita, hukum dia kafir. Nisbah fiqh boleh. Contoh masuk berak. Pas berak kita tak ada pun cermin, tak ada. Betul-betul nak yakin tu. Tak pun cermin. Kita basuh itu rasa macam tak ada apa dah. Alasan tu zon. Kalau yakin habis cerita kita ni. Kena buat produk pula. Produk tengok jumpa sendiri dengan cermin. Parah. Hari jamban tu cermin belaka. Tak ada dah jamban plastik apa, tak ada. Jamban ada cermin. Sebab apa kena tengok? Bersih sungguh tak? Itu. Tu. Hadap kiblat zan. Masuk waktu zan. Kalau tak boleh yakin lah. Paling-paling zan boleh. Tapi kalau tersilap kena qadha lah. Itu ya. Tu kata dia zan. Dan syak itu mendapatkan dua tepi. Tepi sini dua bahagian lah. Dia taraf, dia terjemah pada bahasa Arab taraf. Taraf ni tepi lah, tapi tepi maksud sini dengan makna bahagian. Kita bayangkan ada dua bahagian macam dacing tadi. Bersamaan dua tepi, dua bahagian itu atas hak yang bersamaan antara kedua tepi. Jadi dacing tu akan jadi macam ni lah, 50-50. Berat ni tak, 50-50. Ni syak. Tak tahulah aku nak kasih goreng ke nasi itik. Syak tu. Tu ya. Tak tahu mana satu sedap belaka. Tu syak tu. Tu syak Jadi syak dalam bab akidah memang kafir lah. Memang tak ada khilaf dah tu. Tak arah zon pun tak ada khilaf kafir ke tak, betul lagi syak, lagi bau.
Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan waham itu mendapatkan tepi bahagian yang tiada teguh. Tiada teguh ni tak kuat. Contoh tadi kita kata ni A ni B. Okay, berat ku A. Jadi hak A ni dia panggil zon, hak B yang kurang teguh ni, kurang berat ni dia panggil waham. Zon ni lawannya waham. Zon ni lawannya waham. Hak berat tu zon, hak ringan tu waham. Jadi contoh kita kata, ya aku rasa berat aku arwah nak makan nasi goreng daripada nasi itik. Maka nasi itik tu waham, nasi goreng tu zon. Itu. Aku lebih berat lah kata nak makan nasi patayur daripada makan nasi ayam. Nasi ayam tu waham, nasi patayur tu zon. Sebab berat aku makan nasi patayur. Tu ya. Jadi zon lawannya berat. Zon lawannya waham. Syok 50-50. Yakin tu 100%. Ilmu tu 100%. Kalau jahil, kosong. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan tiada sebenarnya ni, yang ni tak kena pada hak wakil lah, tak kena pada realiti. Dan setengah daripada barang yang di dalam makna, bukan yang tadi tu, mendapatkan tepi, yakni bahagian yang tiada teguh dan tiada sebenarnya. Tiada sebenarnya ni maknanya dia lebih berat ke arah tidak betul daripada betul. Tu bukannya betul tak betul pada wakil, dia lebih berat ke arah tak betul daripada betul. Tu dari sudut perkataan tu lah. Tapi dari sudut huraiannya, berat ke arah mana dia panggil zon, ringan ke arah mana dia panggil waham. Tak kisahlah benda tu benda yang sabit ke benda yang tolak, benda yang nafi ke benda yang sabit. Dia kalau berat ke arah tu zon dia panggil. Saya lebih berat kepada tak mau makan nasi goreng. Tak mau makan nasi goreng tu negatif, benda yang nafi. Tu zon juga. Saya lebih berat nak makan nasi pataya. Tu sabit, positif, zon juga. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada barang yang di dalam makna jahil itu, keadaan ilmu Allah itu daruriyan atau nazariyan atau badihiyan atau kasbiyan. Pula ada 4. Sekarang ni kita kata setiap pengetahuan seorang ni ada 5 tahap. Pertamanya jahil, keduanya waham, naik sikit syok, naik sikit zon, naik sikit ilmu dia panggil. Ilmu ataupun yakin lah. Jahil kita kata dah, jahil terbelah pada 2. Jahil murakkab, jahil basit. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Lepas tu pada makna jahil yang pertama, mana? Syok waham, syok zon. Pada makna jahil dengan maksud di sisi kita tak panggil jahil, tapi nisbah Tuhan ni jahil belaka ni. Jahil belaka. Jahil juga. Lepas tu dia kata pada makna jahil. Lepas tu yang terakhir ilmu. Ilmu ni nisbah kita. Yakin dah, reti dah nisbah kita, tapi nisbah Allah jahil lagi. Tu pada makna jahil dari sudut ilmu. Mana ilmu tu? 4. Ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu daruri. Ni ilmu nisbah kita, tapi nisbah Tuhan jahil lagi. Nak kata gitu. Apa dia 4 ilmu tu? Maka dia kata, maka ilmu daruri itu, iaitu ilmu daruri, ilmu yang nyata, yang terbit daripada mendirikan dalil. Ilmu yang nyata, yang terbit daripada mendirikan dalil. Gitu. Gitu lah. Ilmu yang nyata, yang terbit daripada mendirikan dalil. Tak kena tu. Ada jatuh. Tiada kan? Tiada tu. Kitab Jawi jatuh. Nampak pelik tahu lah. Mana boleh mendirikan dalil? Kalau mendirikan dalil tu nazari, bukan daruri. Daruri ni makna tahu lantas. Tahu tanpa perlu ambil masa. Gitu lah. Lepas tu dia kata
ilmu yang tiada nyata, ilmu yang nyata yang tiada terbit daripada mendirikan dalil. Maknanya ilmu tersebut jelas, lantas, tapi tak perlu kepada sokongan dalil untuk tahu. Contoh dia beri, seperti dengan bahawasanya satu itu sebelah daripada yang dua. Okey, kita kata kita sekarang ni ada dua bahagian. Jadi satu tu sebahagian pada dua lah. Sebahagian pada dua. Ada tak perlu mikir? Tu dah satu tu sebahagian pada dua. Tak perlu mikir. Tu daruri. Perlu dalil? Tak perlu dalil. Quran sunnah tak payah. Orang jual TA. TA berapa ringgit? RM2. Okey, saya nak beli 4. Berapa ringgit? 8. Tak payah kata. Ada sebut dalam Quran lah. Tak ada itu. Habis kita. Tak meniaga kawan tu. Tak meniaga kawan tu. Ataupun dia nak mikir, RM2 satu TA. Kalau 4 berapa dia buat jalan kira. 2. Kalau macam tu bagi dia nazari. Dia kena mikir sikit. Bagi dia otak lembab sikit, nazari lah. Dia perlu mikir sikit. Kalau belum mikir sikit tu nazari. Jadi mana ahli matematik, contoh dia buat pecahan 1/2 kali 3/4 kali 5/6 kali 5/6 kali 5/6 dibahagi 9/4 kali kosong. Jawapannya kosong. Dia jawab gitu tu daruri bagi dia. Tak payah buat jalan kerja. Tapi kalau orang yang tak reti lagi matematik pecahan dia buat jalan kira 2/3 kali lah kali kosong buat penat kira. Tu nazari untuk dia. Dia perlu pada mikir sikit. Kena buat jalan kerja. Tu nazari. Nazari ni perlu dalil lah. Daruri ni tak perlu dalil. Dalil ataupun fikir. Tu Dan dikatakan ilmu daruri itu atas pengetahuan berserta dengan darurah. Darurah ni terpaksa, nyata, sungguh. Jadi tak perlu pada dalil. Seperti ilmu yang hasil dengan memberi takut dan dengan pukul seumpamanya. Okey, contoh. Jadi ilmu daruri ni ada dua maksud. Pertamanya ilmu yang tak perlu pada dalil, dia tahu dah. Keduanya dia dapat ilmu berdasarkan kena paksa, kena takutkan dia baru dia tahu. Contohnya, dia pun bagi pecahan 2 kali 4 kali 6 kali 5/6 kali 9/7 berapa? Bagi jawapan dalam masa 5 saat. Kalau tak aku tembak. Dia kira dia tahu jawapan dia. Jawapannya 5/6 contohnya. Betul tak? Betul. Tu daruri juga. Sebab apa daruri? Sebab ada orang paksa. Kalau aku tak jawab dalam masa 5 saat ni aku kena tembak. Jadi dia pun terpaksa tahu. Dia pun terpaksa tahu. Jadi daruri ni ada dua. Pertamanya tahu secara jelas tanpa dalil, macam satu sebahagian daripada dua tadi, ataupun tahu dengan cara terpaksa tahu sebab ada ancaman, ada orang beri takut. Jadi ilmu daruri ni tak boleh nisbah pada Tuhan. Sebab kenapa orang akan tanya, kenapa kita tak boleh kata nisbah Allah Ta'ala ilmu dia daruri, sedangkan ilmu Allah nyata tak payah ada dalil? Betul tak? Betul. Sebab ada beri waham, beri sangkaan, takut-takut ilmu daruri Allah tu yang nombor 2. Ada orang yang paksa Tuhan sampai tahu. Nak elok perkataan begitu, nak elok waham gitu, makna yang tak kena begitu, dia pun kata, ulama sebut ilmu daruri tak dinisbah pada Tuhan. Kalau ikutkan ilmu daruri itu boleh nisbah pada Allah Ta'ala, tapi makna pertama lah, maknanya Allah Ta'ala nyata semua benda tanpa perlu dalil, tanpa perlu mikir. Tu patutnya begitulah. Tapi disebabkan ada makna yang kedua bagi ilmu daruri, iaitu tahu dengan cara terpaksa tahu. Ada orang paksa baru tahu, maka tak boleh nisbah ilmu Allah tu daruri. Lepas tu ilmu Allah apa? Ilmu Allah zati dia panggil. Ilmu Allah zati dia panggil. Dan iaitu yang kata tahu dengan cara beri takut dan pukul tu makna yang kedua. Noktah ini makna kedua ni mustahil atas Allah Ta'ala, kerana memanggil ia akan darurah.
Kerana memanggil ia ilmu yang nombor 2 ni akan darurah, terpaksa, atas jalan darurah, atas jalan terpaksa tahu, dan terdahulu jahil. Sebab tu mustahil. Sebab apa tadi kata ilmu Allah daruri? Tamanya takut faham makna kedua, yang kata Allah terpaksa tahu, Allah darurat kena tahu. Dan juga ilmu daruri ini akan menyatakan, akan memberi wahang kata Allah Ta'ala dulu jahil, lepas tu terpaksa tahu. Tu yang tak boleh kata ilmu Allah daruri. Tapi kalau pada makna yang pertama, kalau ikut betul, ilmu yang nyata tanpa perlu dalil, itu betul. Cuma kita tak sabit pada Allah Ta'ala ilmu daruri, kerana ilmu daruri ada 2 makna. Makna yang kedua tu yang salah, makna yang kedua tu mustahil atas Allah, maka tak boleh kita kata ilmu Allah daruri. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan adapun dengan makna yang pertama, apa dia? Ilmu daruri itu ialah ilmu yang nyata tanpa dalil, maka iaitu makna yang pertama sah dikehendaki dengan dia, dengan makna pertama, betul pada hak Allah Ta'ala. Boleh tak kita kata ilmu Allah tu nyata, lantas, tanpa perlu berfikir, tanpa perlu dalil? Betul? Siapa kata tak betul? Betul lah kau. Kerana ilmu Allah itu tiada hasil daripada nazar. Nazar ni fikir, dan istidlal. Istidlal ni minta dalil. Jadi kalau ilmu kita kena mikir sikit. Contoh mengaji akidah kena mikir sikit, kena ada dalil. Dia panggil istidlal, pendalilan, penghujahan, baru kita faham, baru kita reti. Jadi ilmu Allah tanpa perlu pada tilik, tanpa perlu kepada penghuraian dalil. Maka kalau ikutkan sah dengan makna pertama, ilmu Allah daruri. Tetapi tiada harus dikatakan sekali-kali keadaan ilmu Allah itu daruri. Tak harus ni makna haram. Tak harus lagi tak jawi maknanya haram. Sebab apa haram? Supaya jangan disangka orang daripada ilmu daruri itu akan makna yang kedua ini. Akan makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Tahu dengan cara ditakutkan orang. Tahu dengan cara ada ancaman pukul. Takut gitu kita faham ilmu Tuhan. Tak boleh lah gitu. Siapa yang menakutkan Tuhan? Siapa yang memberi ancaman pada Tuhan sehingga akan dia terpaksa tahu? Tak boleh. Mustahil. Selesai. Itu ilmu daruri. Baru salah satu daripada 4 ilmu. Ada 3 lagi. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan ilmu nazari itu, iaitu ilmu nazari, ilmu yang terbit daripada nazar, daripada fikir dan mendirikan dalil, iaitu hujjah. Senang. Contoh kita kata, kita mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Mana dalil dia kita tahu kata sifat kudrat? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kita pun tahu dengan mana? Tahu dengan dalil. Ataupun tahu kata sifat kudrat sabit di Tuhan tu dengan fikir. Kita fikir kata Tuhan alam ni baharu. Bila baharu ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan melainkan bukan Allah Ta'ala. Siapa lagi? Tak ada. Tu dengan cara fikir. Jadi kita pun tahu kata Allah Ta'ala sabit sifat kudrat kerana sabitnya alam ini, adanya alam ini. Maka siapa lagi yang menjadikan alam ini melainkan ada satu zat yang bersifat kudrat yang jelas, kudrat yang hebat, yang maha agung. Maka kalau hak ni dia kata seperti pengetahuan seorang dengan wajib Allah Ta'ala bersifat kudrat. Tu tadi. Maka keadaan ilmu Allah Ta'ala itu nazarian. Macam itu. Nazarian. Bentuk nazar kena mikir ni mustahil. Tak boleh
Contoh dia bagi ilmu nazarian, ilmu nazari. Apa dia? Iaitu kita mikir, kita tahu kata Allah Ta'ala wajib bersifat kudrat, wajib bersifat iradah. Yang kita mengaji sifat 20 ni, tahu ilmu nazari. Sebab kita tahu dengan cara fikir, tahu dengan berdalil. Siapa tak ada dalil, taklid. Taklid tu sah akidah tapi berdosa. Tu. Jadi ilmu Allah Ta'ala ada tak nazari? Tak ada lah. Dia nak minta dalil kepada mana? Dia sendiri yang buat alam. Dalil ke mana lagi? Dalil dia sendiri. Takkan dia kot. Dia sendiri yang buat alam. Dia sendiri yang menjadikan dalil yang kita sandarkan kepada dia. Patut lagi Allah Ta'ala takkan tak tahu kot. Takkan dia memerlukan dalil yang dia sendiri buat. Pelik gitu. Jadi tidak boleh nisbah pada Allah Ta'ala ilmu daruri, ilmu nazari, mustahil. Kerana memanggil ia ilmu nazari itu akan terdahulu jahil. Nokta. Jadi kalau orang kata sabit ilmu nazari ni, makna dulu jahil tak? Dulu jahil. Sebab kalau tak jahil, dia tak akan minta dalil. Kalau tak jahil, dia tidak akan fikir. Dia jahil, dia fikir tu sebab apa? Sebab dia jahil dulu. Oh, gini sifat Tuhan. Mana dulu jahil, sekarang baru tahu. Oh, gini dalil dia. Mana dulu jahil tentang dalil, sekarang baru tahu. Itu. Jadi kalau Allah Ta'ala ilmu dia begitu, ilmu Allah Ta'ala nazari, habis baharu ilmu Tuhan. Bila baharu ilmu Tuhan, samalah dengan makhluk. Ya ilmunya baharu juga. Tu yang mustahil. Selesai dua ilmu. Ilmu yang ketiga. Dan badihi, ilmu badihi pula, iaitu badihi, ilmu yang tiada terhenti atas nazar dan mendidikkan dari dia lebih kurang daruri. Lebih kurang daruri. Ilmu yang tak terhenti ni berhajat. Tidak berhajat kepada nazar, fikir, tak berhajat kepada apa tadi? Dalil. Tetapi berkehendak kepada kira-kira atau cuba. Apa tu? Iaitu pengalaman. Dia memang tak perlu pada dalil, dia memang tak perlu kepada fikir, tetapi perlu kepada pengalaman. Contohnya kita nak tahu kata burung di atas. Apa yang kita buat? Kita mengaji dulu ke? Macam mana kita nak tengok burung di atas? Tak ada mengaji. Caranya ialah lenggok ke atas langit, buka mata. Tahulah burung tu di atas langit. Tak ada kita kata, saya mengaji kitab kata burung tu di atas langit. Tak payah ngaji tu. Ngaji kata burung tu sebab bagi kata sabit kudrat Tuhan. Tu lain. Ini nak kata burung di atas langit tu, macam mana nak tahu? Kena mengaji kitab Sirajul Huda dulu. Tak ada. Kita lenggok langit, buka mata, tahu dah. Memang burung ni di langit. Tak payah mengaji tu. Tu dia kata kira-kira atau cuba. Maka ilmu badihi itu dengan ini tafsir bersamaan bagi ilmu daruri. Lebih kurang sama lah. Sebab ilmu daruri itu dia tak perlu kepada dalil, dia tak perlu kepada mikir. Badihi pun sama juga, hanya perlu kepada pengalaman semata-mata, hanya perlu kepada eksperimen dia ni. Sama dengan ilmu daruri dengan tafsir yang pertama. Daruri kan ada dua, iaitu tahu dengan jelas tanpa dalil. Yang kedua, daruri itu ialah tahu dengan cara terpaksa. Dan dikatakan orang pula, sebagian ulama sebut ilmu badihi itu ilmu yang tiada terhenti, tiada berhajat atas sesuatu sekali-kali. Sebagian ulama tafsirkan ilmu badihi itu ialah ilmu yang tak berhajat kepada apa-apa. Memang tahu, tanpa berhajat kepada apa-apa. Cuba apa, pengalaman ke tak? Tahu lalu. Contoh, makan nasi. Makan nasi belum ngaji Makan nasi tu macam mana? Tak perlu. Budak-budak pun ngangah gitu kan. Ada budak-budak bayi 5 bulan tu, dia nak isap susu mak dia tu, dia pergi ngaji dulu. Tak ada. Allah Ta'ala beri dah tahu, pengetahuan kata, nak susu ibu ni kena buka mulut, pergi ke tempat tu, minum, isap. Tahu gitu. Tak ada dia pergi ngaji dulu. Tu
Sama juga budak-budak nak pergi berak kecil. Umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi dia tahu dah kencing berak tu macam mana nak buat. Tahu. Dah macam mana dia tak ngaji. Tak yang ngaji lah tu. Dia pergi satu tempat tu, dia tahan, dia kepik lebih kurang tu, nampak tahu tu, nak berak tu. Tak ada dia mengaji dulu kita. Macam mana? Ni benda apa nak keluar ni? Tak ada. Tak ada dia mengaji kita tu. Tu. Cuma bila dia besar sikit, dia kena mengaji satu benda, adab-adab dia lah. Itu je lah. Tapi secara hakikat, binatang tu, binatang. Binatang ada dia mengaji macam mana nak kencing. Tak ada, dia kakak kencing itu. Berak. Berak dia cari pasir. Dia tak ada dia mengaji. Ada ulama-ulama kucing sedunia, tak ada. Buka kitab pasal kencing berak, tak ada. Tu, dia kencing dia angkat. Dia berak, dia korek tanah, dia berak situ. Lepas tu tak kambuh balik. Tu ya. Tu. Maka ini tafsir terlebih khusus daripada ilmu daruri, yang lebih khusus lah. Maka iaitu ilmu daruri tiada jua hari dikatakan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu badihi. Hari itu harus. Jauhnya. Tu pelik tu. Harus bukan hari. Hari ke mana? Maka iaitu ilmu badihi itu tiada jua harus dikatakan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu badihi. Tak boleh. Tidak boleh. Sebab ilmu badihi itu kalau dengan makna pertama, makna Allah kena ada eksperimen dulu, ada pengalaman dulu. Mana boleh sabit pengalaman itu? Sejak coding lagi dia dah ada dah. Kalau ikut kan masuk isyak ni. Tak bunyi ke? Kau dah tutup bunyi? Baru bunyi. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas isyak ada tahlil kepada Senik bin Abdullah. Ada tahlil. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.